Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab sudi datang hari ini. Okey. Awak sihat? Sihat alhamdulillah. Dah makan? Dah. Makan apa hari ini? Hari ni saya makan tadi saya buat nasi goreng. Wah. Okey, alhamdulillah hari ni sedap nasi goreng saya. Tahniah. Okey. Awak stay mana? Saya stay dekat Kelantan, area Tanah Merah. Okey, sekarang ni terima kasihlah sebab sudi datang Okey. sesi kita pagi ni. Okey. Susah tak cari tempat ni? Tak adalah susah sangat alhamdulillah. Tadi saya tengok Waze and then dah jumpa terus. Saya tengok A8 tu, terus naik. Okey, bagus. Sebabnya sebelum ni yang nak datang sesi kaunseling ni tak jumpa, susah nak jumpa Susah tempat lah ni. sebab yelah jalan dia pun agak ni lah kan. Ya. Okey, terima kasih. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya merupakan kaunselor pelatih. Tapi saya tak mahir lagi lah, tapi saya sedang berlatih lagi. Okey, tak So, apa. kalau apa-apa datang kekurangan daripada saya minta maaf dulu, okey? Okey. Nama saya Wan Nur Syuhada binti Wan Hassan sebagai kaunselor pelatih awak pagi ni. Saya sekarang merupakan pelajar semester 3. Di universiti mana ya? Saya study dekat Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey. Okey. Boleh saya tahu serba sedikit pasal diri awak? Okey, boleh sangat. Okey, nama saya Anis Fatimah Muhammad Yusof. Orang ramai panggil saya Anis. Ada Fatimah, ada Anis, boleh je, terpulang je. Tapi awak nak panggil Anis pun boleh, lagi disingkat. And then saya ada 5 adik-beradik. Saya anak yang keempat Okey. daripada adik-beradik dan saya ada seorang lagi adik kecil lagi lah, umur dalam 14 tahun, masih bersekolah. Dan ibu saya ada meniaga. Dan ayah saya baru sahaja 2 tahun bersara sebagai bank. Okey. So sekarang ni duduk rumah je lah. So mak saya on off lah, kadang pergi kedai, kadang tak pergi. Dah berumur kan. So macam kita dah, kalau nak pergi je lah, kalau tak nak pergi stay je di rumah. Okey, faham. Jadi parents awak sihat lagi lah. Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Okey. Awak tahu kan hari ni kita punya sesi awak kena cerita serba sedikit pasal masalah awak, Okey. apa yang awak hadapi, macam tu. Jadi awak jangan risau. Sesi kita pada pagi ni adalah rahsia. Apa yang awak cerita dekat saya Hanya awak saja yang tahu. Hanya saya saja tahu. Pihak luar takkan ada yang tahu. Saya tidak akan bocorkan rahsia awak. Hanya kita berdua dekat sini. So maksudnya awak cerita je. Just luahkan apa yang awak rasa, apa yang awak pendam selama ni. InsyaAllah saya akan tolong awak. Jadi awak jangan simpan apa-apa. Jangan malu. Jangan malu. Okey. Faham Okey. Sebelum saya mulakan sebelum saya tanya apa masalah awak, boleh saya tahu apa kelebihan dalam diri awak? Okey, kelebihan dalam diri saya boleh dari segi kewangan lah. Saya boleh sedikit menabung sebab saya boleh daripada kecil ayah saya ajar saya untuk menabung. Masa saya sekolah tadika, ayah saya akan beli tabung dan dia akan buat macam contoh, kalau dulu kita orang tidaklah begitu senang, bukanlah senang maksudnya tak, dulu kita biasa-biasa sahaja. Jadi ayah saya akan beli contoh potato ke apa, ayah saya akan tebuk dekat atas tu, and then setiap pergi sekolah ada lebih sahaja akan masukkan di dalam tabung itu. Jadi sifat untuk menabung itu sudah ada dalam diri saya lah. Bukan saya nak cakap lebih ke apa, tapi alhamdulillah setakat ini adalah saving sedikit sahaja. Bolehlah tolong parents awak Boleh, sedikit ya. boleh lah. Okey. Selain daripada Selain daripada menabung, saya juga boleh kekuatan diri saya lah kan. Saya boleh mesra dengan orang. Contohnya kalau saya pergi satu tempat itu, walaupun saya seorang diri, alhamdulillah saya boleh menghadapi lah. Maksudnya taklah rasa macam lonely, tak ada rasa sunyi. Bila kita tak kenal orang pun, kita still lagi boleh cakap nama apa, tanya dia, bukan kita seorang je. Sebab saya ada tengok apabila orang yang sekarang inilah di dalam universiti ini, bila kita tak ada kawan, kita rasa macam
terlalu tak boleh nak hidup. Sebenarnya benda-benda macam ni boleh sahaja. Awak kena macam, bagi saya lah, benda tu tak ada masalah pun. Yang saya tengok sekarang, untuk kekuatan diri saya lah, boleh bermesra lah. Contohnya, saya pergi ke kelas, saya boleh untuk pergi kelas sorang-sorang, dan saya boleh duduk seorang diri dan tak kenal pun tak apa. Kita tanya je lah apa yang kita perlu tanya lah. Okey. Bagus. Kalau macam tu okey lah kan awak punya komunikasi. Alhamdulillah lah, setakat ini okey sahaja. Okey, alhamdulillah. Okey. Setiap kelebihan tu pasti ada kekurangan kan? Betul. Okey, boleh saya tahu apa yang awak rasa dalam diri awak tu ada something kurang ke? Apa yang awak rasa diri awak tu kekurangan? Saya, kelemahan diri saya tak boleh present. Maksudnya saya tak boleh present di depan orang ramai. Saya rasa macam saya takut, saya gugup, saya rasa berdebar. Bila pergi kat depan je saya rasa macam, ya Allah, saya tak boleh bercakap. Bila contoh saya lagi takut apabila saya pergi ke kelas dan lecturer itu, doktor itu tiba-tiba on the spot panggil saya dan terus, contohnya sebagai contoh, Anis Fatimah boleh pergi ke depan untuk menerangkan apa-apa. Saya tak boleh untuk menghadapi situasi itu sebab saya tak ada macam, saya tak boleh. Saya tak nak cakap macam mana, saya takut. Macam tu lah. At least saya ada point untuk saya bercakap. At least dia cakap sebulan sebelum ataupun sehari sebelum pun dah tak apa sebab saya dah bersedia contohnya. Okey. So, tu je lah yang awak rasa something yang kurang dalam diri awak. Ya, betul. Okey. Tak apa. Awak jangan risau dengan kekurangan diri sebab awak tu. saya rasa saya dari sekolah lagi, saya nak cubalah untuk try lah untuk, yelah kita nak try lah juga, try pergi present seorang, tak boleh. Sampai sekarang di universiti pun tak boleh nak perangai pun dah tak boleh dah. Tak tahu sebati ke macam mana. InsyaAllah lah saya try lah untuk beranikan diri untuk pergilah pembentangan. Sebab saya rasa untuk situation sekarang, untuk di universiti sangat maksudnya presentation tu setiap hari lah kalau boleh. Setiap satu subjek, maksudnya satu semester itu setiap subjek kita kena present. Kita kena juga try macam mana pun, takut ke, gugup ke, apa ke, kena try jugalah. Saya tahu itu kelemahan diri saya lah. Setakat ini saya boleh kongsikan. Tak apa. InsyaAllah kekurangan tu akan beransur hilang. Ya, betul. Okey, sekarang ni awak dah sedar apa kekurangan awak, apa kelebihan awak. Kelebihan tu awak jangan usik, biarkan je dia kat situ. Okey. Sebab kelebihan tu semua orang nak. Kekurangan ni ada apa-apa inisiatif tak awak rasa nak perbaiki awak punya kekurangan tu? Contohnya kelemahan saya tadi ialah saya tak boleh membentangkan, pergi ke depan tak boleh kan. So apabila saya di depan orang ramai, khalayak orang ramai ini, bila lecturer saya panggil dengan serta-merta di depan, saya try untuk saya tidak gugup. Caranya ialah saya pergi ke depan, saya akan bercakap tetapi saya tidak pandang orang ramai. Maksudnya saya pergi membentangkan itu, saya tengok dinding, saya bukan tengok orang. So saya rasa macam lebih selamat jika saya buat macam tu, untuk saya lebih yakin lah untuk saya ke depan lah, di depan orang ramai untuk membentang sesuatu apa-apalah yang lecturer suruh. Okey, bagus. Okey. So sekarang ni kita beralih kepada topik yang kita sebenarnya lah. Okey. Jadi awak sebagai klien saya hari ni, awak boleh cerita je apa untuk saya, boleh luahkan apa saja. Saya nak tanya, kita akan selesaikan satu masalah hari ni. Okey. Iaitu masalah apa yang awak hadapi. Awak kena cerita satu persatu dan insya-Allah saya akan tolong awak, saya bagi tips untuk awak. Okey? Okey, saya nak tanya awak, masalah yang awak rasa paling besar sekarang ni? Sekarang ni masalah saya ialah untuk sekarang lah. Ini saya cerita berdasarkan apa yang saya rasa, apa yang saya perlu luah sebenarnya. Saya tak boleh pendam sendiri sebenarnya. Okey, saya ada masalah dengan kawan saya. Mungkin saya terlalu baik, mungkin saya terlalu tidak. Okeylah, kita untuk tidak berkira dengan orang. Okey, tetapi orang buat kita macam
Macam mana? Okey, contohnya ada satu situation ini, contoh nak masuk rumah sewa. Saya tunggu dia untuk masuk rumah sewa dan bayar deposit. Okey, saya tunggu dia dan saya deal dengan owner sendiri. Bila saya nak bayar deposit, tiba-tiba dia macam tikam saya pergi sewa di tempat lain. Sedangkan saya tengah tunggu dia untuk bayar deposit ini. So saya jadi macam kita baik. Kita macam mana kita anggap dia seorang yang kawan yang baik lah, tetapi dia boleh buat kita macam tu. Saya hampir sebulan juga saya memikir, bukanlah memikir BM sangat. Saya fikir tentang ni, hampir menjejaskan saya punya akademik, sebab saya rasa dia tak patut buat macam tu. Saya tak rasa lah, sebab saya terlalu baik dengan dia. Bukan itu sajalah, untuk masalah kawan ni, kawan bila dia ke rumah lain, saya ada kawan yang kelebihan saya tadi, alhamdulillah bila orang lain masuk rumah itu, saya bolehlah bergaul dengan orang lain, tetapi still lagi ada masalah, ialah kita tak boleh nak sempurna kan. So bila saya masuk rumah sewa itu, masalah dengan rakan pula, jenis yang tidak faham di antara satu sama lain lah. Contohnya benda yang kita tengok common, kalau kita senang nak cakap common sense lah, kita dah tengok sampah itu dah penuh, kita pergi buang sampah itu. Bukannya kita tengok sahaja sampah itu, tetapi bila kita buat rutin yang sama, macam contohnya masalah saya sekarang ni, bila di rumah sewa sekarang, macam mana, seperti yang saya cakap, orang ni tidak ada common sense. Maksudnya benda yang nampak di depan pun tidak buat. Jadi saya jadi lemah bila saya tak boleh tengok benda itu, tetapi saya kena tengok, kena buat. Jadi saya penatlah untuk diri saya. Selain tu, saya rasa untuk masalah kawan tu yang tu kot setakat ini. Okey. Jadi masalah awak sekarang ni adalah masalah kawan lah. Ya, betul. Masalah kawan awak ni, seorang tak bertanggungjawab. Yes. Lepas tu seorang lagi tak ada common sense. Ya. So yang tak bertanggungjawab tu awak dah boleh deal lah dengan dia. Awak dah selesai lah dengan dia. Ya, betul. Tapi masih contact ke tak? Kontak seperti biasa, saya maafkan dia, saya tak nak berdendam, saya tak nak apa-apa. Tapi kita taklah serapat itulah. Sebab saya dah tahu dia perangai dia macam mana. Tapi still lah, kalau dia nak tolong apa-apa, kita boleh je. Tak adalah macam kita Tak nak bermusuh lah macam tu. Jadi housemate awak ke roommate awak yang tak ada common sense tu? Boleh kata housemate saya. Housemate, okey. Housemate awak. Jadi maksudnya hari-hari lah awak akan jumpa dia, hari-hari awak akan setiap hari makan pun dengan dia, Ya, masak pun betul. dengan dia, betul? Tapi alhamdulillah, saya rasa lega juga, sebab di dalam rumah yang saya stay sekarang ni, walaupun saya satu rumah tetapi saya tidak satu kelas. So bila saya rasa macam alhamdulillah lega juga, bila kita tidak satu kelas tetapi kita satu rumah sahaja. Bila kadang-kadang kita satu rumah ini, kita ada dia tak ada dekat rumah tu. So weekend je lah kita akan menghadap dia, macam tu lah. Alhamdulillah lah, sebab tak satu kos. Okey, masalah housemate awak ni, dia tak ada common sense. Yes, betul. Awak ada pernah tegur tak dia punya perangai ke apa tindakan dia yang saya awak? sejenis yang orang yang macam kita cakap sekali sahaja, sebab benda tu saya rasa dari rumah kita diajar benda itu. Macam kita di rumah, bukan kita nak cakap parents kita yang straight, tak. Benda itu kebersihan. Bagi saya kebersihan ini sangat penting. Bukan kita nak cakap kita ni terlalu bersih, tidak. Tetapi bila kita tengok di dalam yelah, maksud saya bila kita tengok benda itu kotor di depan kita, kita boleh ambil dan kita boleh buang benda itu. Bukan salah dan bukan susah pun untuk kita buat sesuatu tu. So kita macam mana, dari sifat tak boleh kita nak salahkan didikan. Saya bukan nak salahkan didikan daripada parents, tak. Tetapi bila kita besar, kita boleh tengok yang mana baik, yang mana buruk, yang mana kita boleh tengok, yang boleh kita contoh, kita buatlah. Macam tu lah. Okay, jadi maksudnya awak dah pernah tegur lah, tapi Yes, saya tegur sahaja sekali. Sebab saya bukan jenis orang yang banyak kali kita kena remind. Sebab dia pun dah besar, so kita fahamlah perasaan untuk orang tegur. Kita pun tak suka orang tegur kita banyak kali kan. Macam tu lah. So maksudnya walaupun awak dah tegur, dia tak berubah juga. Ya, Dia buat betul. juga perangai yang lama tu. So saya still lah buat benda yang saya akan buat. Okey, faham. Betul lah, masalah kawan ni
boleh kata semua orang lah ada masalah kawan kan. Yes, taklah lah. Kalau kita still pelajar macam tu, kita akan berkawan juga. Kita tak, maksud saya keliling itu. Maksudnya awak tak ada bermasam muka ke Oh, apa tak ke? ada. Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Kalau macam tu betul lah tindakan awak. Jadi saya nak tanya, awak rasalah kan, umur dia berapa? Umur dia lingkungan 25, 24. Dah. Yes, betul. Awak rasa dengan umur dia yang sekarang ni, masuk akal tak dengan perangai dia? Tak. Sebab saya rasa dengan umur itu, bagi saya, walaupun even awak sedang belajar sekarang, umur awak itu boleh je, macam mana saya nak cakap, umur yang kita ada, umur dia sekarang tu, umur 25 dah boleh bina kehidupan dah boleh berumah tangga maksud saya. Maksudnya benda basic macam tu dah kena buat lah maksudnya. Tak yalah, untuk tak apa, kita tak pandai tak apa, tapi kita kena belajar. Okey. Okey. Okey, maafkan saya. Okey. Pandangan awak lah kan. Okey. Awak rasa nanti Sam akan datang, awak nak duduk lagi tak dengan dia? Saya rasa kalau tak kot, saya akan cari rumah sewa lain. Maksudnya awak yang akan keluar daripada Yes. rumah tu, biar dia je stay kat rumah tu. Ya, betul. Andai kata dia dah rasa selesa sangat dengan awak, awak dah tolong dia banyak kan dalam rumah tu, awak tolong buang sampah, awak tolong cuci rumah apa semua tu kan. So dia orang dah rasa selesa. Ya, dia dah rasa selesa dengan awak. Andai katalah awak nak pindah, dia nak ikut awak, macam mana? Apa tindakan awak? Okey, tindakan saya apabila dia nak stay juga dengan saya, maksudnya kita takkanlah kita nak cakap saya tak nak duduk dengan awak. Tak, saya sejenis yang macam okey boleh, aku akan duduk dengan kau, tapi aku ada satu syarat yang kau kena ikut. Maksudnya saya akan the next semester saya akan duduk dengan dia, tapi saya akan deal lah, saya akan buat jadual dan ikut jadual itu. Maksudnya kalau hari untuk kau bersih, kau kena bersih. Bukan aku sahaja untuk bersih toilet ke apa ke, kau kena buat juga. Tu deal untuk saya akan stay rumah tu. Jika diorang tak boleh untuk tepati itu, saya akan keluar. Saya tak apa, saya dah cakap dengan diorang, saya tak apa untuk saya bersendirian. Tetapi kalau korang still lagi macam tu, saya akan keluar lah. Okey, faham. Bagus. Kalau awak kan universiti sekali dengan dia, kalau awak pergi ke kelas tak ada ke terserempak ke, nampak dia dengan kawan-kawan ke? Ada satu, bolehlah kalau dalam seminggu terserempak tu dalam 2-3 kali lah. Mungkin di kafe, mungkin di adalah di kelas. Tapi serempak macam tu je lah, tak ada satu kelas sebab kita tak satu ni kan, satu course. So macam tu je lah. Saya tengok je, tegur macam biasa je sebab kita bukan nak bermusuh pun kan. Lagipun awak kan satu rumah. Yes, betul. Tak sedap lah kalau macam basah muka Ya, kan. betul. Okey. Awak tengok dia punya kawan-kawan tu lah. Dia punya circle tu. Okay. Awak rasa macam dia tak sama tak perangai macam dia, ataupun awak rasa macam lain? Awak rasa macam diorang lagi pembersih lagi daripada housemate awak? Okey, daripada pandangan saya, untuk circle dia, kawan-kawan dia tu, saya rasa boleh dikatakan pembersih juga sebab saya ada kenal salah seorang daripada ahli grup lah kita katakan. Sangat pembersih. Mungkin kita tak boleh nak tengok orang daripada luaran sebab kita pun tak tahu kan. Betul, Kita tak satu kelas, kita tak boleh nak tengok orang macam tu je lah. Saya tak suka tengok orang macam kita tengok orang tu. Okey, saya tak nak just dia macam tu. Okey. So, pendapat awak lah, dia punya perangai yang tak ada common sense tu datang daripada rakan-rakan dia ke datang daripada rumah lagi? Mungkin datang daripada rumah. Sebab saya rasa kalau bukan dari rumah, sebab dia boleh, faham tak, dia boleh rasa benda tu macam biasa saja. Dia boleh tengok. Mungkin dekat rumah dia tak buat benda tu. Bila kita nak macam ni, bila dia dekat rumah dia tak buat benda itu. Tetapi bila dia dah
seorang diri macam ni, dah kena berdikari macam ni, tiba-tiba saya pula tegur dia untuk buat benda tu. Memang tak buat lah sebab dekat rumah lagi kita tak buat. So kita tak boleh ubah benda tu dengan secara drastik bagi saya. Sebab saya rasa saya dah tegur dia, saya rasa bukan nak suruh ubah secara drastik, tetapi untuk kebersihan itu, sebab saya lebih peka kepada kebersihan sikit. Untuk kebersihan itu saya rasa benda tak patutlah untuk buat macam tu. Sebab kotor kan, benda kotor kita nak simpan. Lagipun korang duduk satu rumah berapa orang? Satu rumah 5 orang. Jadi maksudnya bukan awak dengan dia lah. Maksudnya ramai-ramai, hidup dalam ramai-ramai ni tak boleh lah selfish. Yes, tak boleh, betul, tak ada betul, common sense macam betul. tu. Okey. Boleh saya tahu housemate awak yang lain ada luahkan perasaan sama tak macam awak? Housemate saya juga dia bermasalah macam ni. Kita ada 5 orang dalam satu rumah ini. Okay. Yang bermasalah adalah 2 orang sahaja. Okay. Jadi yang 3 orang ini okey sahaja. Tak satu kelas pun, tak satu kos pun, tetapi di rumah okey sahajalah, makan sekali apa semua. Tetapi benda yang bukan saya sajalah, sebab saya rasa, sebab itulah saya boleh luahkan benda ni. Saya tak rasa saya je rasa benda itu. Di part untuk kawan saya juga, kawan saya rasa yang 3 orang dalam rumah ini rasa benda yang sama, the same thing dia cakap, benda kebersihan ini. So saya rasa saya kena kena take action jugalah. Sebab kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat? Macam tu je. Awak pernah tak satu hari kalau sampah penuh dalam tong sampah ke, lantai kotor ke, awak tak buat apa-apa, awak biarkan macam tu, nak tengok reaction dia macam mana? Awak pernah tak? Saya pernah. So macam mana reaction dia? Saya dah stay dekat rumah itu ialah dalam 4 bulan. Ada satu kali dalam sebulan saya try untuk saya pejamkan mata, kita tengok je kebersihan. Maksudnya kita tengok je tu sampah tu penuh lah, maksudnya dah berair dah. Tetapi saya try untuk saya tak buat. Kita nak buat sangat, tapi kita nak tahu dia ni macam mana. Lepas tu saya tengok daripada jauh, dalam sehari saya tengok, still lagi tak ada perubahan. Macam tu je. Tu saya rasa saya je lah buat. Nak tunggu. So maksudnya, maksudnya awak dah cuba buat banyak perkara lah. Ya, betul. Dah cuba banyak perkara untuk bagi dia perasan. So dia sedar. Tapi dia tak sedar juga. So saya rasa saya tegur dengan cara yang elok, bukanlah macam, weh kau pergilah buang sampah tu. Tak, saya cakap, boleh ke, contoh namanya Alia, boleh ke Alia pergi tolong buang sampah. Sebab semalam saya dah buang sampah macam tu kan. So saya rasa dah benda saya cakap bukanlah tak elok. So atas diri dia lah nak perbetulkan atau tak. Okey. Ni bukan aib saya nak tanya ni. Awak pernah tak tengok bilik dia macam mana? Kan kita kan boleh betul. detect, boleh tengok persepsi seseorang tu melalui dia punya kebersihan, dia punya pakaian apa kan. Bilik bukan saya nak kata lah, tetapi bila saya masuk di bilik dia memang agak bersepah, dan dia jenis yang tidak teratur sikit. Sebab kalau dia pergi kelas pun ada sedikit berbau lah. Untuk bukan housemate dia sendiri pun segan untuk tegur dia, segan lah untuk cakap, awak berbau sikit, badan awak berbau sikit. So kita ada tegur. Saya pun tak tegur part itu, sebab kita nak tegur tapi kita tak sampai hati. So macam adalah tu kawan-kawan dia yang tegur yang lain, sebab saya nak tegur pasal kebersihan sajalah. Okey, faham. Jadi maksudnya boleh tengoklah dia punya bilik tidur tu menggambarkan perangai dia. Yes, betul. Okey. Awak ada buat jadual tak? Buat masa sekarang, selama 4 bulan yang saya stay sekarang ni, tak ada lagi untuk buat jadual tu. Saya merancang untuk next semester nanti saya akan buat jadual jika saya stay di sana. Buat masa sekarang tak buat lagi, sebabnya mungkinlah sekarang week yang busy. So kita orang macam dah nak habis sem, so hadap je lah. Mana yang ada kita hadap je. Okey. Kalau bahagian macam makanan ke, dia ada tolong masak ke, ada tolong tak?
Kalau masak tu tak tolong sangat. Tak tolong sangat lah. Jenis yang tak ada common sense. Bila kita memasak, kalau orang tengah memasak, tak, dia duduk je dalam bilik. Siap. Dah siap, dia keluar macam tu. So kadang-kadang saja dia akan mungkinlah dia keluar dari bilik dan dia tengok kita orang tengah masak. Okeylah, adalah sekali dua dia pergi jugalah untuk macam tengok tanya masak apa hari ni. Tapi sekadar itu sahajalah. Benda itulah saya tak boleh nak cakap kat dia lah. Saya tak faham tak pandai nak terangkan benda-benda macam tu. Kadang-kadang bukan kita je rasa, sebab kita duduk 5 orang. So kita kena fikir 5 fikiran orang. Tak? Memang kita tak perlu fikir orang cakap apa dekat kita, tetapi kita kena ada common sense sikit di dalam diri untuk kita berkawan dengan orang. Di mana-mana sahaja pun saya rasa memang perkara sama yes, yang betul. kita kena buat. Yes, betul. Okey. Kalau korang kan duduk rumah sewa, kalau bil api, bil air ke, barang-barang dapur ke, dia tolong Alhamdulillah setakat ini untuk bayaran bil elektrik, bil rumah apa semua, kita orang akan bahagikan kan. So dia akan transfer lah. Setakat ini dia bab kewangan dia okey. Cumanya bab kebersihan, bab tak teratur sikit, untuk tak ada common sense sikit, dia tak boleh sikit macam tu. Okey. So berdasarkan dengan apa masalah dan apa yang awak terangkan kepada saya ni, awak luahkan kepada saya ni, saya rasa saya boleh simpulkanlah masalah awak ni adalah masalah kawan yang tak ada common sense. Yes, betul. Okay. So saya nak tanya, sebelum saya tanya, saya nak izinkan saya lah untuk bagi tips untuk awak. Berdasarkan dengan apa yang awak cerita tadi, saya nak bagi bukan tips juga, macam pendapat saya untuk awak boleh apply, untuk awak lakukan dekat rumah awak tu, untuk kurangkan perangai tidak ada common sense dia tu. Pendapat saya lah, tips yang pertama yang awak dah lakukan, nasihat. Awak dah nasihat dia, tapi tak gerak juga. Saya rasa awak kena buat something yang nasihat macam kerap lah. Maksudnya yang awak cakap tadi, awak jenis seorang yang cakap sekali je, kalau tak buat biar macam tu. Yes, betul. Saya rasa awak kena bagi nasihat berulang-ulang lah untuk dia. Jadi maksudnya bukan macam dah sekali awak cakap, dia tak buat, awak tak cakap dah. Jadi nasihat saya, awak kena nasihat untuk dia lah. Macam terangkan kepada dia tentang kebersihan. Kalau dia tak tahu kebersihan lah, awak terangkan kepada dia macam mana ni, kalau rumah bersepah tak selesa ke, macam tu. Okey. Tu kalau dia tak boleh juga, dia dah tak terima nasihat, awak boleh lapor kepada tuan rumah tu sendirilah, saya rasa. Sebab tuan rumah tu mungkin lagi berkuasa lah kot, kan? Ya, betul. Mungkin dia boleh nasihat, dia boleh warning kepada awak punya housemate tu. Oh ya, sebab saya rasa saya malas nak besarkan benda-benda ini. Maksudnya kita dah besar, kita malas lah nak kaitkan dengan owner macam tu lah. Okey. Faham? Okey, kalau benda tu awak tak nak besarkan, saya rasa awak boleh suruh dia datang berjumpa dengan mana-mana kaunselor untuk dia dapatkan nasihat. Untuk mungkin ada masalah yang dia hadapi, kita tak tahu kan. Ya, betul. Mungkin dia depression ke, dia ada masalah, dia stres ke, sampai dia tak nak buat benda-benda tu. Sebab mungkin dia fikir kepada diri dia sendiri, macam tu. Mungkin dia depresi, dia stres, dia macam tak nak buat benda-benda macam tu, kan. Tengok awak cerita bilik dia tadi pun macam bersepah, tempat dia macam tak teratur. Mungkin dari situ pun kita dah nampak mungkin dia ada masalah stres ke apa ke. Okey. Tu je lah antara tips-tips dan nasihat yang saya boleh bagi untuk awak. Okey.
sebelum kita akhiri kita punya sesi pada pagi ni, boleh saya tahu apa kita tukarlah, kita dah habis kan pasal kita punya pasal masalah kawan awak ni. Saya harap awak boleh dapat selesaikanlah dengan cara yang baik tanpa ada bermasa muka, bermusuh-musuhan. Okey, kita berbalik kepada diri awak sendiri pula. Apa plan awak dalam jangka masa 5 ke 10 tahun akan datang? Okey, setakat ini plan saya ialah sekarang saya di semester 3 untuk degree pada kos pendidikan awak kanak-kanak. Dulu masa diploma saya ambil kos sains. Jadi saya berubah kepada kos pendidikan awak kanak-kanak, dan plan saya apabila 3 tahun lagi saya akan graduation, saya akan saya akan lepas tu InsyaAllah plan saya lepas habis belajar, kalau ada rezeki, saya akan saya akan buka satu tadika ataupun taska. Perancangan saya ialah di kampung, sebab saya rasa di kampung peluang kerja untuk orang-orang di kampung tak ada sangat. So saya akan buka satu tadika dan taska, dan saya akan ambil pekerja saya orang yang berpendidikan di dalam kos ini, pendidikan awak kanak-kanak, dan saya akan tengok latar belakangnya dari kampung ataupun dari kampung itu sendirilah. Bukanlah, maksudnya tidaklah kampung tu saja. Maksudnya kalau saya di Kelantan, saya akan pilih orang Kelantan untuk bekerja di sini juga, di syarikat saya lah, di taska yang saya bina ini. Itu perancangan saya buat setakat ini. Jika saya plan saya untuk plan A ini tidak berjalan, tidak ada rezeki untuk kita tu bukan tadika, saya akan buat satu bisnes, iaitu saya akan buka satu kedai. Kedai yang saya akan buka itu ialah contohnya kafe, sebab sekarang ni trending sangat kafe-kafe yang hipster. Contohnya budak-budak yang Instagram yang suka pergi ambil gambar boomerang ke apa kan. So saya akan buka satu kedai kafe di pendalaman juga, sebab saya rasa pendalaman sangatlah macam diorang tak explore, maksudnya tak didedahkan. Maksud saya, bila orang yang dah di bandar, dia dah terbiasa dengan benda-benda itu ya. So saya akan buka satu kafe di pendalaman, dan saya akan buatlah, mungkin di kedai itu saya akan buat harga yang berpatutan lah. Contohnya taklah, maksudnya di KL harga nasi ayam ini ialah RM7, tetapi di kampung ini mungkin dalam RM5. So saya akan tengoklah daripada segi kewangan, orang keliling dia okey ke tak, macam mana dia punya kewangan, macam mana dia punya, yalah, kita nak buat sesuatu, bagi saya lah, kita nak buat sesuatu binaan atau kita nak buat kafe ke, nak buat apa ke, kita kena fikir orang sekeliling yang akan datang di situ, adakah dia mampu untuk dia beli tempat kita ini. Macam tu lah. Terima kasih, bagus awak punya rancangan tu, semoga ada rezeki lah. Okey, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, sangat-sangat terima kasih untuk awak sebab sudi hadir pada pagi ni, walaupun hari ni cuaca agak mendung ya. Itulah, hujan. Ya, hujan. Okey, dan harapan saya lah agar awak dapat selesaikanlah masalah awak dengan rakan-rakan awak tu dengan cara yang baik, macam saya cakap tadi lah, tanpa ada bermusuh-musuhan, berbalahan. Dan harapan awak pula? Harapan saya untuk masalah ini ataupun harapan untuk masalah. Okey, untuk harapan saya untuk masalah yang saya hadapi ni dengan housemate saya ni, InsyaAllah saya akan ambil tips daripada Puan yang mengatakan yang kita kena remind dia, sebab kita dah buat sekali pun tak jalan, so kita buat remind banyak kali lah. Sebab dulu saya fikir, sebelum saya pergi kaunseling ini, saya fikir boleh ke aku
tegur orang banyak kali? Boleh ke? Bila puan sendiri yang cakap, kita try untuk, sebab setiap orang boleh berubah mungkin dengan cara itu. Sebab cara saya bagi nasihat dia satu kali dah tak jalan, so kita try lah remind benda tu banyak kali. Okay. Saya harap masalah awak dapat diselesaikan lah. Dan semoga yang housemate awak yang kurang common sense tu dapat mendapat hidayah lah untuk tolong awak juga dalam rumah tu. Okay, semoga awak sihat selalu, bahagia selalu. Terima kasih sebab datang hari ni. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih.